Mas Gading. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Salam sejahtera dan salam perpaduan saya ucapkan. Izinkan saya terus ke butiran di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Butiran 040300 Program Penggalakan Pemasaran Promosi Acara-acara Pelancongan, Seni dan Budaya. Di bawah Belanjawan 2024, sebanyak 350 juta diperuntukkan bagi usaha untuk merancangkan promosi dan aktiviti pelancongan negara. Namun begitu, saya difahamkan bahawa sehingga ke hari ini, Kerajaan Persekutuan hanya memperuntukkan RM18,523 juta bagi industri pelancongan di Sarawak. Jadi di bawah butiran ini saya ingin tahu berapakah jumlah sebenar peruntukan bagi merancangkan usaha mempromosikan aktiviti pelancongan di Sarawak. Di manakah kawasan-kawasan di Sarawak yang akan dijadikan sasaran, dan ada atau tidak kawasan-kawasan baru yang akan dibangunkan dan dipromosikan untuk tujuan pelancongan. Masih di bawah butiran yang sama, dan saya ingin tahu berapakah jumlah penggiat kebudayaan yang berasal dari Sarawak yang akan dibantu. Sebab menurut Belanjawan 2000 akan mendapat bantuan untuk meningkatkan lagi industri pelancongan negara. Tan Sri Pengerusi, semalam saya bersama Yang Berhormat Sibu dan Miri berkesempatan untuk bertemu dengan pihak AirAsia di AirAsia Red Queue. Sebab itulah saya terlepas giliran untuk turut serta dalam perbahasan semalam. Jadi, Tan Sri Pengerusi, banyak aduan diterima daripada orang-orang Sarawak tentang harga tiket penerbangan yang mahal. Jadi, tidak kurang juga aduan yang disampaikan oleh wakil-wakil rakyat dari Sarawak. Maka perjumpaan dengan pihak AirAsia semalam adalah untuk mendapatkan pencerahan tentang isu tersebut. Tapi perkara yang penting yang ingin saya kongsikan adalah tentang sebab kenapa pihak AirAsia terpaksa menghentikan penerbangan dari Singapura ke dua destinasi di Sarawak, iaitu ke Sibu dan ke Miri berkuat kuasa 21 Februari tahun hadapan. Sebabnya adalah low load factors, terutama yang melibatkan penerbangan ke Sarawak. Dalam arti kata lain, jumlah penumpang yang tidak merangsangkan. Jadi ini adalah mesej ataupun gambaran yang cukup jelas tentang industri pelancongan di Sarawak. Nak lebih jelas lagi, Sarawak gagal tarik pelancong luar. Maaf, tapi itulah adalah hakikatnya. Kenapa Sarawak, negeri yang mempunyai potensi yang cukup baik dalam industri pelancongan, tidak mampu tarik pelancong luar? Jadi kepada pihak kementerian, selain daripada usaha mempromosi dan publicity, perancangan dan pembangunan destinasi pelancongan di Sarawak juga perlu diberi perhatian, sama ada untuk destinasi yang sedia ada ataupun yang baru. Seterusnya, butiran 01900, pembangunan ekoturism. Dengan trend sekarang yang menjurus kepada pembangunan kelestarian, Sarawak memiliki keunikan dan kelebihan yang tersendiri. Diharapkan di bawah butiran ini, Kementerian akan memberikan perhatian kepada potensi Sarawak sebagai salah satu langkah bagi mengatasi isu jumlah pelancongan luar ke Sarawak yang tidak memberangsangkan. Kenapa industri pelancongan Sarawak tidak serancak industri pelancongan di Sabah? Butiran 00800, kajian-kajian pelancongan. Tan Sri Pengerusi, di bawah butiran ini saya berharap agar pihak Kementerian Pelancongan memberi ruang untuk kajian tentang potensi Sarawak sebagai hub pelancongan kesihatan ataupun health tourism. Dengan perpindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan kelak, tidak mustahil sektor pelancongan di Sarawak mampu menjadi salah satu penjana pendapatan terbesar kepada industri pelancongan. Malah di Mas Gading, perkara ini bukan lagi perkara baru, sebabnya kompleks kastam CIQ Biawak di Lunduk merupakan pintu masuk warga Indonesia daripada Kalimantan yang datang ke Kuching, Sarawak untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan. Seterusnya, Tan Sri Pengerusi, butiran 040700, penyelenggaraan dan pembaikan. Mengapakah dan apakah justifikasi ketiadaan sebarang peruntukan diberikan untuk menyelenggara dan pembaikan bagi tahun 2024? Bagaimanakah kita akan dapat mempromosikan kawasan tarikan pelancongan ataupun kalau kondisi-kondisi pusat-pusat pelancongan itu tidak kita selenggarakan ataupun dibaiki? Jadi keadaan ini bukan sahaja mengurangkan daya tarikan, malahan boleh membahayakan. Dan yang terakhir sekali, saya ingin tahu apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kementerian untuk menggalakkan pembangunan kelestarian kepada industri pelancongan kecil khasnya di kawasan luar bandar. Sekian, terima kasih Tan Sri Pengerusi. Baik, terima kasih Mas Gading. Tan Pengerusi, saya bawa Pak